Jika anda sering menonton channel kami, anda pasti sudah sedia maklum bahawa Kuala Lumpur bakal membina satu lagi menara yang lebih tinggi dari Merdeka 118 iaitu Tower M dengan ketinggian 700 meter. Namun, ada sesetengah video di YouTube yang mendakwa bukan setakat Tower M saja, malah ada satu lagi menara yang bernama Tradewinds Square. Ada lagi ke? Katanya, Tradewinds Square itu berketinggian 775 meter sekaligus mengatasi ketinggian Tower M. Katanya lagi, ia akan dibangunkan oleh syarikat Tradewinds Corporation milik Tan Sri Said Mohtar Al-Buhari dan bakal siap pada tahun 2022. Sabar dulu. Sebelum anda terlebih excited, mari kita lihat, adakah Tradewinds Square ini benar-benar wujud? Projek ini menjadi perbualan hangat bermula pada tahun 2011 apabila Tradewinds Corporation merancang untuk merobohkan aset mereka, Crown Plaza Mutiara Hotel dan kompleks antarabangsa di Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur untuk memberi laluan kepada projek baru mereka, Tradewinds Centre. Tradewinds Centre adalah sebuah projek pembangunan bercampur dengan nilai 6 bilion ringgit yang dirancang untuk dibangunkan di atas tapak tersebut yang berkeluasan 6.9 ekar. Tradewinds Centre dengan 4 struktur bangunan itu menempatkan pejabat grade A, kediaman servis, pusat perubatan dan podium peruncitan. Dua bangunan tertingginya itu berketinggian sekitar 230 meter dengan 55 tingkat dan 300 meter dengan 60 tingkat. Projek ini diinspirasikan dari Rockefeller Center di New York yang merupakan kawasan tumpuan awam dengan taman dan plaza tenggelam yang lengkap dengan prasarana menarik. Tradewinds Corporation mahu membawa konsep itu ke Kuala Lumpur dengan tujuan untuk meningkatkan interaksi antara masyarakat dengan persekitaran yang didominasi bangunan pencakar langit. Rekaan terawal Tradewinds Centre ini dihasilkan oleh arkitek tempatan GDP Architects dengan kerjasama arkitek antarabangsa Con Peterson Fox Associates. Rekaannya berdasarkan gabungan konsep tradisi Kuala Lumpur dan motif corak Islam. Pada peringkat awal, Tradewinds Corporation merancang untuk membangunkan projek ini melalui dana yang dihasilkan dari pinjaman bank dan hutang ekuiti dengan nisbah 70-30. Namun, pada penghujung 2013, mereka telah mencapai kata sepakat dengan usahawan hartanah terulung Emiria Arab Bersatu, Muhammad Ali Al-Abar, untuk membangunkan Tradewinds Centre ini melalui usaha sama 50-50. Mereka pun menubuhkan syarikat baru, Tradewinds International Sendirian Berhad, untuk mengendalikan projek tersebut. Pada yang tidak tahu, Muhammad Ali Al-Abar ialah individu yang bertanggungjawab di sebalik penciptaan Menara Mega Burj Khalifa yang selaku bangunan tertinggi di dunia dan Dubai Mall yang selaku pusat membeli belah terbesar di dunia. Kedua projek gergasi itu bukanlah pengakhiran kerjanya kerana Muhammad Ali Al-Abar juga bercadang untuk membangunkan lagi beberapa pusat bandar seperti Dubai dan membina lagi bangunan yang lebih tinggi dari Burj Khalifa tetapi di negara Asia yang lain. Ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur adalah salah satu yang menjadi tumpuannya. Walau bagaimanapun, Muhammad Ali Al-Abar tidak pernah menyebut secara spesifik bahawa projek mega seterusnya yang dirancang itu adalah projek Tradewinds Centre yang sedang diusahakan dengan Tan Sri Said Mohtar. Pada 2014, plan asal Tradewinds Centre dirombak semula dengan 4 struktur menara dikurangkan menjadi 3. Ia juga tampil dengan rekaan baru yang lebih ringkas dan minimalis, namun menonjol dari segi ketinggiannya yang ditingkatkan hingga menyamai tingkat teratas menara berkembar Petronas. Arkitek juga telah digantikan dengan firma antarabangsa Woods Bagot dengan kerjasama DP Architects dari Singapura. Walaupun sudah dua jenis rekaan Tradewinds Centre diperlihatkan dalam tempoh 2011 hingga 2014, kerja-kerja merobohkan dua buah bangunan di tapak yang hendak didirikan itu masih belum siap walaupun sudah dimulakan sejak 2013. Namun akhirnya, tapak itu siap juga dikosongkan pada 2015. Tahun 2015 yang sama juga menyaksikan Tradewinds Centre sekali lagi berubah pelan dan wajah dengan reka bentuk baru dan ketinggian baru. Malah, Tradewinds Centre turut dijenamakan semula menjadi Tradewinds Square. Tradewinds Square itu menampilkan sebuah menara bapak yang berketinggian 608 meter dengan 110 tingkat dan sebuah menara anak yang berketinggian 288 meter dengan 61 tingkat. Tetapi, menurut DH Markets, menara bapak Tradewinds Square itu berketinggian 775 meter. Bapak tinggi. Kepala bapak engkau.
Namun, jika kita teliti ilustrasi menara Threadwind Square ini, lalu membandingkannya dengan menara Standard Chartered yang berketinggian 196 meter ini, kita akan dapati bahawa Threadwind Square di dalam ilustrasi ini bukanlah sebuah struktur yang berketinggian 775 meter, tetapi ia berketinggian 588 meter yang secara kasarnya lebih hampir kepada 608 meter berbanding 775 meter. Habis, dari mana di Edge Market seperti angka 775 meter? Disember 2016, Threadwind Corporation memuat naik video ini di saluran YouTube mereka. Dalam beberapa saat, ia memaparkan gambaran baru menara Threadwind Square yang hampir serupa dengan ilustrasi sebelum ini, tetapi dengan bahagian puncak menara yang meruncing ke atas, diakhiri dengan sebatang tiang mercu yang tidak begitu panjang. Nampak sebiji macam projek menara Nakhil yang tidak jadi dibina di Dubai, kerana ia sememangnya dari arkitek yang sama, Woods Bagot. Adakah ini rekaan Threadwind Square yang ketinggiannya 775 meter? Mungkin ya, mungkin tidak. Cukuplah kita berbahas tentangnya lagi, kerana apabila kita berbalik ke tahun 2015, bekas Presiden Threadwind Corporation Datuk Wira Azhar Abdul Hamid mengumumkan bahawa projek Threadwind Square telah ditangguhkan. Ia adalah disebabkan beberapa faktor seperti lambakan projek mega di Kuala Lumpur seperti Tun Razak Exchange, Merdeka 118 dan Bandar Malaysia. Threadwind Square juga tidak lagi di bawah kendalian Threadwinds International yang sebelum ini diusahasamakan dengan Muhammad Ali Alabar. Jadi, Threadwind Square telah back to square one kepada syarikat asal Threadwinds Corporation Berhad. Walaupun begitu, menurut Datuk Wira Azhar lagi, Threadwinds Corporation akan mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan mana-mana entiti tempatan atau antarabangsa demi merealisasikan projek tersebut. Semenjak itu, tiada apa-apa lagi kenyataan dari Threadwinds Corporation mengenai perkembangan terkini projek Threadwind Square. Kini, berganjak ke tahun 2020, tapak Threadwind Square masih kekal kosong tanpa sebarang binaan dan kerja-kerja pecah tanah juga tidak pernah dijalankan. Jadi, adakah tapak ini akan kekal kosong sampai kiamat? Mungkin ya, mungkin tidak. Hanya syarikat Threadwind Corporation dan Tuhan saja yang tahu. Namun apa yang pasti, menara Threadwind Square tidak akan wujud untuk masa yang terdekat maupun beberapa tahun yang mendatang. Oleh itu, tidak perlulah menunggu dan berharap kerana penantian itu satu penyiksaan. Tahu M juga, walaupun tapak asasnya sudah dibina, belum tentu lagi bangunannya akan naik kerana pemaju hanya akan membinanya jika mereka sudah mempunyai penyewa yang lengkap untuk keseluruhan bangunan. Merdeka 118 kekal menjadi satu-satunya menara mega di Malaysia dan di Asia Tenggara yang sedang dimanifestasikan ke alam realiti, dan pastinya ia akan memegang rekod sebagai bangunan tertinggi di Malaysia untuk jangka masa yang panjang. Tahniah kepada Muhammad Azwan Zulkifli. Anda telah menjawab dengan tepat. Beri-beri bertanya, beri-beri bertanya, beri-beri bertanya. Sila email pada kami di skyscrapersmy@gmail.com untuk tuntut ganjaran anda. Walaupun ada segelintir yang lain turut memberikan jawapan yang betul, kami memilih pemenang berdasarkan konsep pat-pat siku lepat, siapa cepat dia dapat. Bagi yang tidak berjaya, jangan putus asa. InsyaAllah akan datang ada lagi giveaway random daripada kami. Jangan lupa subscribe dan terima kasih kerana menonton. Beri-beri bertanya, beri-beri bertanya, beri-beri bertanya, satu Malaysia berjaya.